Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. كيف حالكم جميعا يا أيها الطلبة في هذا الصباح الباكر؟ أتمنى لكم الصحة والعافية إن شاء الله، وكذلك أن تكونوا شجاعين لتعلم الدرس إن شاء الله في هذا اليوم. طيب، أولا انظر إلى الشاشة. ستنظر إلى آيات القرآن الكريم، وهذا اليوم سندرس عن بلاغة القرآن. طيب، عن بلاغة القرآن الكريم. إذن ما بلاغة القرآن الكريم؟ ما هي بلاغة؟ بلاغة قد درستموها في الحصة الماضية. Awak dah belajar sebelum ni. Walakin fi hadzal yaum insyaallah sanudaqiqu ma hiya balaghatul Quran. Kita akan mendalami apakah dia balaghah Quran. Baik. Ilmu al-balaghah, okey, yatakawanu min al-wujuh al-balaghiyah al-kathirah. Okey, minha tashbih, haqiqah, majaz, kinayah, isti'arah. Fahimtum? Okey, dalam Al-Quran ada pelbagai gambaran balaghah yang ada dalam Quran, antaranya tashbih, haqiqah, majaz, kinayah, isti'arah. Jadi siapa yang tak faham apa dia tashbih, apa dia haqiqah, apa dia majaz, apa dia kinayah, apa dia isti'arah, dia kena tahu. Okey, dia kena ambil tahu sekarang ni. Baik, tashbih huwa dalalah ala musyarakati amrin li amrin fi makna. Okey, tulis maknanya ni. Dia adalah merupakan satu petunjuk tentang perkongsian sesuatu perkara dengan sesuatu perkara dalam sesuatu makna. Tulis, dia adalah suatu petunjuk yang menunjukkan perkongsian sesuatu perkara dengan sesuatu perkara. Okey, contoh tashbih. Bila sebut tashbih, apa dia tashbih? Lepas ni saya tanya, apa dia tashbih? Ma makna tashbih? Awak perlu terangkan. Alaikum antubayyina li tashbih hakadha. Okey, hadha tashbih. Aina tashbih? Ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما معنى هذه الآية؟ انظر إلى ترجمة هذه الآية، ستجدون أن كلمة ka هنا كمثل بمعنى seperti. الحمار بمعنى keldai. إذن الذين حملوا التوراة هذه هؤلاء الناس. هؤلاء الذين حملوا التوراة الناس، ولكن أشبههم الله بالحمار. Allah telah menyamakan mereka, yang mana mereka ni adalah manusia. Allah telah samakan mereka dengan himar, dengan keldai. Adakah mereka keldai? Tak, mereka bukan keldai. Mereka diserupakan dengan keldai. Okey, inilah dinamakan sebagai tashbih, dalalah ala musyarakati amrin li amrin. Tayyib. الثاني الحقيقة هي اللفظ المستعمل في معنى وضع له. Bermakna lafaz yang digunakan pada makna yang diletakkan padanya. Naam, haqiqah bermakna hakiki lah. Haqiqah bermakna hakikah. Masalan, ya Muhammadur Rasulullah. Ma makna Muhammadur Rasulullah? Muhammad itu pesuruh Allah. Ya, betul. Memang hakikatnya Muhammad, iaitu Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Okey, hakikah sahlun jiddan. Majaz huwa lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-haqiqi. Ma ma'na al-majaz? Al-majaz huwa al-lafaz
yang digunakan fi ghairi, pada selain mawdi'alah, pada selain tempat yang diletakkan. Itu terjemahan dia. Pada selain tempat yang diletakkan. Ma'a qarinatin mani'atin, bersama dengan satu petunjuk yang menghalangnya daripada menginginkan makna yang hakiki. Okey. Lafaz majaz ni kita boleh katakan dia sebagai, majaz ni terjemahan dia dalam bahasa Melayu adalah kiasan. Okey, kiasan. Hakikat, yang hakiki lawan dia kiasan. Izan majaz bermakna kiasan. Tahu kiasan? Alah, kiasan senang-senang je. Tak apa, kita tengok contoh. Sananzuru ila al-mithal min al-Quran al-Karim an al-majaz. Taib. Qala Allah Ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadharul maut. Okey, al-makna at-tarjamah, mereka telah menjadikan asabi'ahum, mereka telah menjadikan jari-jari mereka, bukan satu jari ya, banyak jari mereka, fi adhanihim, dekat dalam telinga mereka, minas sawa'iqi hadharul maut, kerana mendengar sawa'iq, guruh ke kilat ke, kerana takut mati. Jadi dekat sini asabi' ni maksudnya jari jemari. Adakah orang kafir pada ketika itu letakkan jari-jari mereka yang banyak tu dalam telinga mereka? Mana ada, mereka hanya meletakkan satu jari saja dalam telinga. Cuba awak buat. Okey, alaikum an tuhawilu an taj'alu asabi'akum fi adhanikum. Cuba masukkan semua jari dalam telinga, boleh? Apa jadi? Okey, adakah awak boleh menutup pendengaran awak dengan kesemua jari? Hal yumkinukum an tasturu jami'a au yumkinukum an tasturu udhunakum au sam'akum bi jami'i asabi'ikum, bi jami'i asabi'ikum. La yumkin, tak boleh. Jadi ni hanya kiasan je, nak menunjukkan bahawasanya mereka ni memang nak sungguh-sungguh nak memekakkan diri mereka. Kiasan je. Padahal mereka masukkan hanyalah satu jari. Tayyib. Wa ba'da dhalika al-kinayah bimakna lafzun uridu bihi lazimu ma'nahu ma'na jawazi iradati ma'nahu al-haqiqi. Okey, tulis salin maknanya lafaz yang diinginkan padanya lazim makna, iaitu makna yang melaziminya. Lafaz yang diinginkan darinya itu makna yang lazim. Okey, makna yang lazim, makna yang boleh pakai, ma'a jawazi iradati ma'nahu al-haqiqi, yang mana dia juga diharuskan ataupun diperbolehkan untuk kita lihat dia sebagai makna hakiki. Okey, yang tak faham kan? Okey, ma makna hadhil kinayah? Kinayah bermakna bilughatil malayuiyah, simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa mudah. Contoh simpulan bahasa apa? Tangan panjang kan? Okey, tangan panjang. Bila Ustaz sebut tangan panjang, awak bukan nampak seorang tu tangan dia panjang. Okey. Tangan panjang tidak. La. Walakin bila kita sebut indama adhkuru tangan panjang, bila kata Melayu ya, antum saya khaturu fi balikum pencuri. Okey. Al-lusus. Pencuri. Jadi bukan maksud pencuri itu tangan dia panjang, tak, tangan dia sama macam tangan kita, tapi dia mencuri. Itu adalah simpulan bahasa Melayu yang digunakan. Jadi kinayah ni juga boleh dikatakan sebagai simpulan bahasa Arab. Contohnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma suqita fi aydihim. Ma makna walamma suqita fi aydihim? Nanti tengok dalam terjemahan. Dan ketika mana mereka tahu dosa mereka itu, okey, ketika mana mereka sedar akan dosa mereka. Tapi sebenarnya masuk suqita fi aydihim ni adalah ketika mana dijatuhkan pada tangan mereka. Apa pula? Dijatuhkan pada tangan mereka.
bila awak terjemahkan per kata, awak tak faham. Rupanya suqita fi aidihim ini adalah satu simpulan bahasa Arab yang bermakna seorang tu telah jatuh dalam dosa. Oh ya, minta maaf. Walam masuqita fi aidihim ni adalah diterjemahkan sebagai dan setelah mereka menyesal akan apa yang mereka lakukan. Okey, tapi suqita fi aidihim ini kalau terjemahkan harfi maksud telah dijatuhkan pada tangan mereka. Dan ketika dijatuhkan pada tangan mereka, apa awak faham kalau daripada kalau terjemahan berkata, madza fahimtum min hadhihi tarjamah harfiyah, la tafhamuna syai'an. La tafhamuna syai'an, awak tak faham apa. Walakin idza ta'ammalna anna hadhihi al-ayah kanat kinayatan, walau kalau kita perhatikan bahawasanya ayat ini merupakan kinayah, rupanya simpulan bahasa. Okey, maka kita dapat tahu bahawasanya makna suqita fi aidihim hadza yushiru ila seorang yang menyesal. Mereka menyesal. Okey, ini adalah simpulan bahasa. Wal akhir al-isti'arah. Al-isti'arah hiya al-kalimah al-musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu li'alaqatil musyabaha ma'a qarinatin mani'atin min iradatil makna al-haqiqi. Isti'arah bermakna kalimah yang digunakan pada tempat yang bukan diletakkan untuknya. Tulis maknanya. Kalimah yang digunakan pada tempat yang bukan diletakkan untuknya, kerana hubungan musyabahah, kerana hubungan yang agak bersamaan, ada persamaan, ma'a qarinatin mani'atin min iradatil makna haqiqi, yang maksud sama dengan ni. Mana qarinatin kan ni? Mana tadi? Ni. Ma'a qarinatin min iradatil makna haqiqi, sama dengan majaz. Okey, bersama dengan satu petunjuk yang menghalang daripada menginginkan makna yang sebenar. Okey, mana dia contoh? Aina mithal lil isti'arah? Huna isti'arah washta'ala ar-ra'su shayba. Okey, washta'ala ar-ra'su shayba. Ma makna ishta'ala? Ishta'ala bermakna menyala. Ra'su kepala, shayba uban. Cuba terjemahkan. Dan menyala, dan kepala itu menyala dengan uban. Kepala menyala dengan uban. Adakah kepala seorang tu menyala dengan uban? Menyala. Menyala ni kan bukan untuk api ke? Untuk cahaya. Naam. Idan hadhi ishta'ala, asif ishta'ala, tusta'malu hadhihi al-kalimah lin-nar, untuk api. Walakin ista'mala Allah Ta'ala kalimah ishta'ala li-ra'si. Ra'si man? Ra'si Nabi Yaqub atau Nabi Zakaria. Naam, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, masa apa Allah nak sebutkan bahawasanya rambut ataupun kepala, okay, ra'sun Nabi Zakaria penuh, okay, mali'un bil bisyayb, mali'un bil uban. Kita telah penuh dengan uban. Walakin Allah istamala fi'il ishta'ala, yang mana maksud dia adalah menyala. Wa hadzal fi'il hadzal fi'il dia yunasibu linnar, li ismin nar. Fi'il ini iaitu fi'il ishta'ala yang maksudnya menyala, dia ni munasabah ataupun dia ni sesuai dengan api. Kenapa pula dengan kepala? Ini adalah pinjaman. Isti'arah ni adalah pinjaman yang Allah letakkan. Allah gunakan kalimah ishta'ala untuk kepala, untuk menunjukkan kepala itu penuh. Penuh dengan apa? Syaibah, dengan uban. Itu adalah ayat yang Allah pakai. Kita, kalau kita belajar balaghah, kita tahu, ni tak maksudnya Allah tak memaksudkan dengan menyala, kepala menyala, berapilah kepala dia. Tak, Allah maksudkan dengan kepala dia itu penuh dengan uban. Gitu. Jadi inilah dia wujuhul balaghi. Okey. Al-wujuh al-balaghiyah yang Allah pakai dalam Al-Quran. Kalau kita tak belajar, idza lam nadrus al-wujuh al-balaghiyah fil Quran al-Karim, fa kaifa an na'rifa ma'na hadhihi, kaifa an na'rifa al-murad bi ma'na bi ayatillah
Bikalamillah. Kalau kita belajar mubalaghah, macam mana kita nak tahu apa yang Allah nak daripada ayatnya? Sebab itulah ni penting yang kita belajar ilmu balaghah untuk kita mendalami Al-Quran. Okey. Jadi kerja awak adalah mal farqu bainal haqiqah wal majaz. Sila jawab soalan ni. Apakah perbezaan antara hakikah dan majaz? Wa mal farqu bainat tashbih wal isti'arah. Dan apakah perbezaan antara tashbih dan isti'arah? Okey, sekarang sila jawab soalan ini.